Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu sekali lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Semoga kamu semua berada dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Baik murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kata ganda, kata ganda. Di mana tajuk ini telah pun kita pelajari sebelum ini, dan cikgu harap kamu masih lagi ingat, kalau tidak semua pun sedikit tentang kata ganda ini. Jadi walau bagaimanapun, kita lihat dahulu penerangan tentang kata ganda ini supaya kamu lebih faham, tentang apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi kita lihat penerangannya terlebih dahulu, Kata ganda. Pelajaran kita kali ini bertajuk kata ganda. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda? Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata dasar yang diulang atau digandakan sebahagian atau seluruhnya. Itu maksud kata ganda. Itu kata yang terbentuk daripada kata dasar yang kita ulang-ulang ataupun kita gandakan, sama ada sebahagiannya ataupun keseluruhannya. Contohnya, anai-anai, mata-mata, jejari, lelangit, berbual-bual, bantu-membantu, kuih-muih, dan sayur-mayur. Berdasarkan proses pembentukannya, kata ganda boleh digolongkan kepada 3 jenis, iaitu kata ganda penuh atau seluruh, kata ganda separa, dan kata ganda berentak atau berima. Klik setiap butang untuk mempelajari topik berkenaan. Ada 3 jenis kata ganda. Kata ganda penuh ataupun seluruh, kata ganda separa, dan kata ganda berentak ataupun berima. Kita lihat satu persatu. Kata ganda penuh terbentuk daripada kata dasar yang diulang atau digandakan sepenuhnya, sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. Dalam tulisan, kata ganda ini diberi tanda sempang sebagaimana yang dapat Anda lihat daripada contoh-contoh kata ganda yang dipaparkan tadi. Sebagaimana yang telah dinyatakan, ada kata ganda penuh yang terbentuk daripada kata dasar yang tidak diberi imbuhan, seperti contoh yang berikut. Kata dasar buku digandakan sepenuhnya membentuk kata ganda penuh. Buku-buku. Cantik Menjadi cantik-cantik. Layang menjadi layang-layang. Mata menjadi mata-mata.
dan undang, menjadi undang-undang. Okey, itu contoh kata ganda penuh. Kita ulang perkataan itu sepenuhnya. Kalau buku tu kita ulang buku-buku dan sebagainya lah. Okey, kita lihat seterusnya. sebagaimana yang dinyatakan, kata ganda penuh boleh juga dibentuk daripada kata dasar berimbuhan. Contohnya, seperti yang berikut. Kata dasar berimbuhan Pekerja, digandakan sepenuhnya membentuk kata ganda penuh. pekerja, pekerja. Petani, Menjadi petani, petani. Pemimpin, menjadi pemimpin, pemimpin. Arahan, menjadi arahan, arahan. dan Lukisan, menjadi lukisan, lukisan. Okey, ini perkataan yang ada imbuhan. Pekerja, asal dia ialah kerja. Jadi diletakkan imbuhan pe. Jadi pekerja. Jadi bila kita gandakan, ganda penuh, dia jadi pekerja, pekerja. Begitu juga yang lain. Kita lihat pula kata ganda separa. kata ganda separa. Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk dengan cara mengulangi sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar ini boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan. Itu maksud kata ganda separa, ataupun kata ganda separuh. Kita ulang sebahagian kata dasar dia saja. Okey. Untuk memahami kata ganda ini dengan lebih jelas, telitilah grafik yang dipaparkan. Perkataan lelaki, jejari, kekuda, lelangit, dan lelabah ialah kata ganda separa. Perhatikan bahawa hanya suku kata pertama pada kata asal yang diulang dan berubah menjadi bunyi vokal yang dilambangkan dengan huruf I. Laki-laki, Menjadi lelaki. Jari-jari, menjadi jejari. Kuda-kuda, menjadi kekuda. Langit-langit, menjadi lelangit. dan Rambut-rambut, menjadi. rerambut. Kata ganda ini tidak diberi tanda sempang. Okey, itu contoh kata ganda separa. Maksud dia di sini tidak ada tanda sempang. Huruf yang pertama itu dikekalkan, Sini L, sini L. Tetapi huruf yang kedua itu ditukarkan menjadi I. Kalau kamu lihat di sini semuanya I, I. Laki-laki jadi lelaki dan sebagainya lah. Sekarang, teliti grafik yang seterusnya pula. Perkataan berbual-bual, merayau-rayau, menunjuk-nunjuk, bantu-membantu, dan bersalam-salaman ialah kata ganda separa yang terbentuk daripada kata terbitan atau kata berimbuhan. Kata ganda ini diberi tanda sempang. Perhatikan bahawa penggandaan yang berlaku hanya melibatkan kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhannya sekali.
Bentuk-bentuk gandaan itu pula boleh terletak di bahagian hadapan atau belakang kata tertentu. Contohnya, pada kata ganda berbual-bual, hanya diulang perkataan bual pada kata berimbuhannya menjadi berbual-bual dan bukannya berbual-berbual. Demikian juga yang berlaku dalam pembentukan kata ganda separa yang lain itu. Perlu diketahui bahawa bentuk-bentuk gandaan itu boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Contoh penggandaan separa yang sedemikian di bahagian belakang kata dasar adalah seperti yang dipaparkan. Bercakap, kata dasarnya cakap menjadi bercakap-cakap. Mencakar, kata dasarnya cakar menjadi mencakar-cakar. Dan sebaik, kata dasarnya baik menjadi sebaik-baik. Oke, itu contoh kata ganda separa yang ada imbuhan. Ya, seperti yang diberitahu tadi, bercakap. Asal dia perkataan dia cakap. Jadi bercakap, kalau kita gandakan dia bercakap ni tetap kita tulis. Kemudian asal kata bercakap tadi cakap, kita ulang perkataan cakap tersebut. Jadi bercakap-cakap. Dan begitulah seterusnya. Manakala contoh penggandaan separa yang sedemikian di bahagian hadapan kata dasar adalah seperti yang berikut. Memandang, kata dasarnya pandang menjadi pandang memandang. Mengejar, kata dasarnya kejar menjadi kejar mengejar. Dan menolong, kata dasarnya tolong menjadi tolong menolong. Kita lihat pula kata ganda berentak ataupun berima. Kata ganda berentak. Kata ganda berentak atau disebut juga kata ganda berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan bunyi atau penyesuaian bunyi sama ada di pangkal, di hujung atau bebas. Itu maksud kata ganda berentak ya. Bahagian hujung dia nanti sama bunyinya. Mengalami persamaan bunyi ya. Ataupun penyesuaian bunyi. Kita lihat seterusnya. Sekarang, perhatikan grafik yang dipaparkan untuk meneliti contoh-contoh kata ganda berentak ini. Contoh kata ganda berentak dengan persamaan bunyi di pangkal ialah kayu-kayan, desas-desus, dan dentam-dentum. Contoh kata ganda berentak dengan persamaan bunyi di hujung ialah karut-marut, cerai-berai, dan calar-balar. Manakala contoh kata ganda berentak yang digandakan bentuk kata asalnya secara bebas ialah ulang-alik, mundar-mandir, dan kucar-kacir. Oke, itu contoh kata ganda berentak. Yaitu yang pertama ni ya, dalam ruang yang pertama ni diulang persamaan bunyinya di pangkal. Contoh kayu kayan. Ka ni diulang. Ka, sini ka, sini pun ka. Sini de, sini pun de. Sini den, ni sini pun den. Itu di pangkal dia diulang. Ya, kayu kayan. Desas desus. Dentam, dentum. Kalau yang di sini diulang di hujung. Karut. Hujung dia rut, R-U-T, rut. Sini pun rut, marut.
sini cerai, berai. Sini rai, sini pun rai. Ya, calar, lar. Di sini balar, lar. Dan ini ialah yang kata ganda yang bebas. Okey. Terdapat sekurang-kurangnya 5 aspek makna di sekitar penggandaan kata nama. Pertama, sebagai penanda jamak atau menandakan jumlah yang banyak. Contohnya, buku menjadi buku-buku. Rumah menjadi rumah-rumah. Dan ketua menjadi ketua-ketua. Kedua, sebagai penanda nama haiwan. Contohnya, kelip-kelip, rama-rama, dan labi-labi atau lelabi. Ketiga, sebagai penanda kesamaan atau keserupaan. Contohnya, gula menjadi gula-gula. Siku menjadi siku-siku atau sesiku. Dan orang menjadi orang-orang. Keempat, sebagai penanda kepelbagaian jenis. Contohnya, batu menjadi batu batan. Kuih menjadi kuih muih. Dan lauk menjadi lauk pauk. Kelima, sebagai penanda tidak tentu. Contohnya, apa menjadi apa-apa. Bila menjadi bila-bila. Dan siapa menjadi siapa-siapa atau sesiapa. Perkataan-perkataan yang dibentuk melalui proses penggandaan mempunyai beberapa makna tertentu. Antaranya adalah seperti yang berikut. Okey, murid-murid. Jadi cikgu harap kamu semua faham apakah yang dikatakan sebagai kata ganda dan contoh-contoh yang diberi. Jadi untuk hari ini sila rujuk buku teks sila rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 73. Bercerita berdasarkan gambar dengan menggunakan kata ganda. Diharapkan kamu dapat bercerita berdasarkan gambar dengan menggunakan kata ganda. Tajuknya menjaga adab di perpustakaan. Adab ini ialah tingkah laku. Tingkah laku. Jadi kamu rujuk buku teks dalam muka surat ini tadi yang cikgu beritahu tadi 73 Okey, di sini kamu akan melihat perkataan yang diberi, kemudian kamu akan membuat ayat dengan menggunakan kata ganda. Okey. Jadi mari kita lihat sama-sama. Alice dan rakan-rakan Alice dan rakan-rakannya ke perpustakaan untuk mengulang kaji mata pelajaran bahasa Melayu. Keadaan di dalam perpustakaan itu sunyi sepi. Semua murid tekun membaca buku. Mereka tidak berbual-bual walaupun tiada guru di situ.
Okey. Jadi di sini permulaan cerita adalah, dan di sini ada dua kata ganda yang diberi yaitu rakan, rakan. Ini kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Tadi kita lihat kan ada tiga jenis kata ganda kan. Kata ganda penuh, separa dan berentak ataupun berima Oke, kemudian berbual-bual. Berbual-bual. Kata ganda penuh juga, tetapi ianya ada imbuhan ber. Oke. Jadi kita lihat perkataan-perkataan yang diberi di bawah tersebut dan bagaimana kita hendak membina ayat. Okey. Jadi yang ini tadi kita dah baca Yang ini tadi kita dah baca. Kemudian okey, ini di antara perkataan yang diberi yaitu terang, burung, gunung, rama-rama, rak, warna, murid, bisik. Jadi kamu yang pertama sekali apa yang perlu kita buat ialah kita kenal pasti dahulu kata ganda yang digunakan. Contohnya terang. Terang ni kalau kita nak jadikan dia kata ganda, apa dia? Burung. Nak jadikan kata ganda, apa dia? Dan sebagainya lah. Jadi di sini menunjukkan suasana di dalam sebuah perpustakaan di sini ada kaunter, sini kaunter Sini ada tulis tolong senyap, perpustakaan gedung ilmu pengetahuan Jadi perpustakaan ini adalah satu tempat untuk menimba ilmu untuk mengulang-kaji pelajaran, mencari maklumat dan sebagainya lah. Banyak buku-buku yang terdapat di rak ini. Ada pelbagai jenis buku. Kemudian di sini ada gambar yang terdapat di dinding ini. Gambar gunung dan juga burung. Okey. Jadi kita lihat bagaimana untuk kita melihat apakah kata ganda yang terdapat dalam perkataan yang diberi tadi. Okey, terang. Terang. Jadi kata ganda dia ialah terang benderang. Okey, terang benderang. Ini kata ganda berima Benderang. Maksud dia keadaan yang sangat terang. Kemudian gunung. Gunung. Jadi kata ganda dia ialah gunung ganang. Gunung ganang. Kemudian burung. Kata ganda dia ialah burung-burung. Menunjukkan banyak burung. Rama. Iaitu rama-rama. Rama-rama ni adalah sejenis nama serangga. Dan buku. Buku-buku menunjukkan banyak buku. Dan berwarna. Berwarna dia jadi berwarna-warni. Okey. Itu kata ganda yang sesuai untuk kita gunakan dalam penceritaan nanti. Kemudian rak.
Kata ganda dia rak. Rak maksudnya banyak rak. Rak ini ialah tempat menyimpan buku, kalau dalam gambar tu tempat menyimpan buku lah, meletakkan buku di perpustakaan tersebut. Rakan, rakan-rakan, kawan-kawan lah. Rakan-rakan ni kawan-kawan. Berbisik, dia akan jadi berbisik-bisik, berbisik di telinga. Murid, dia akan jadi murid-murid, maksudnya ramai. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ayat, supaya kita dapat menceritakan keadaan di perpustakaan tersebut. Okey. Contohnya terang. Suasana di perpustakaan itu terang benderang. Okey. Itu contoh ayat yang pertama lah. Kalau kita nak gunakan perkataan terang benderang tadi. Suasana di perpustakaan itu terang benderang. Kayak gunung, cantik sekali lukisan pemandangan Gunung Ganang pada dinding itu. Kemudian burung. Burung-burung terbang di awan biru. Jadi ada gambar burung tadi kan? Ada gambar burung yang dilukis pada dinding tersebut, bersama dengan gunung-gunung, Gunung Ganang. Okey. Rama-rama. Rama-rama pula hinggap pada bunga yang sedang mekar. Hinggap pada bunga yang sedang mekar. Mekar ni maksud dia kembang. Okey. Kemudian begitu juga dengan keadaan di kaunter pinjaman buku. Bunga hiasan menambahkan keceriaan perpustakaan. Okey. Tadi ada gambar, gambar bunga hiasan yang ditambahkan, yang diletakkan di kaunter tersebut akan menambahkan keceriaan perpustakaan. Okey. Kemudian macam mana pula kita nak membina ayat daripada kata ganda buku-buku berwarna-warni dan juga rak-rak. Okey. Buku-buku yang berwarna-warni pula disusun dengan kemasnya di atas rak-rak di tepi dinding. Okey. Maksudnya buku-buku ni banyak buku lah yang berwarna-warni, ada pelbagai jenis warna, disusun dengan kemasnya di atas rak-rak di tepi dinding. Okey. Jadi kita telah menggunakan kata ganda buku-buku berwarna-warni dan juga rak-rak. Okey. Kemudian kita nak bina pula ayat menggunakan perkataan rakan-rakan, berbisik-bisik dan murid-murid. Jadi bagaimana ayatnya? Contohnya keadaan sebegitu membolehkan Alice dan rakan-rakannya belajar dan mengulang kaji pelajaran dengan tenangnya. Jadi kita telah menggunakan kata ganda rakan-rakan di sini. Okey. Alice berbisik-bisik sesuatu ke telinga Fatihah. Kita dah gunakan perkataan berbisik-bisik ni tadi. Alice berbisik-bisik sesuatu ke telinga Fatihah. Dia tidak mahu mengganggu murid-murid lain yang sedang belajar. Jadi dalam perpustakaan tak boleh buat bising. Kalau nak bercakap pun kena bisik-bisik. Berbisik-bisik. Jadi Alice ni tadi dia tidak mahu mengganggu murid-murid lain. Jadi di sini dia menggunakan kata ganda murid-murid. Okey. Jadi di situ tadi kita telah pun dapat membina satu cerita bagaimana keadaan di perpustakaan. Okey. Jadi contohnya contohnya kita boleh
cerita ya. Bermula dengan yang tadilah. Okey, kita mulakan dengan yang perenggan pertama yang diberi dalam buku tadi, ya, iaitu yang ini contohnya, ya. Tajuk dia menjaga adab di perpustakaan. Alice dan rakan-rakannya ke perpustakaan untuk mengulang kaji mata pelajaran bahasa Melayu. Keadaan di dalam perpustakaan itu sunyi sepi. Semua murid tekun membaca buku. Mereka tidak berbual-bual walaupun tiada guru di situ. Okey. Itu yang pertama. Okey. Kemudian kita sambung pula dengan ayat tadi ya, ayat terang benderang tadi. Contohnya, suasana di dalam perpustakaan itu terang benderang. Cantik sekali lukisan pemandangan gunung ganang pada dinding. Burung-burung terbang di awan biru. Rama-rama pula hinggap pada bunga-bunga yang sedang mekar. Begitu juga dengan keadaan di kaunter pinjaman buku. Bunga hiasan menambahkan keceriaan perpustakaan. Buku-buku yang berwarna-warni pula disusun dengan kemasnya di atas rak-rak di tepi dinding. Keadaan sebegitu membolehkan Alice dan rakan-rakannya belajar dan mengulang kaji pelajaran dengan tenangnya. Alice berbisik-bisik sesuatu ke telinga Fatihah. Dia tidak mahu mengganggu murid-murid lain yang sedang mengulang kaji pelajaran, yang sedang belajar lah. Jadi itu contoh cerita yang boleh kita buatlah berdasarkan perkataan-perkataan yang diberi tadi. Ya, mudah-mudahan. Jadi juga harap kamu faham ya bagaimana untuk menceritakan, bercerita berdasarkan gambar dengan menggunakan kata ganda yang diberi yang di dalam buku teks tersebut. Jadi untuk tugasan pada hari ini sila rujuk buku aktiviti buku aktiviti muka surat 82 dengan tajuk Bilik Muzik Warisan. Jadi kamu dikehendaki lengkapkan teks dengan kata ganda. Contoh, sekolah saya mempunyai sebuah bilik muzik. Bilik itu diberikan nama bilik muzik warisan. Selain alat muzik biasa. Kemudian perkataan yang diberi ialah macam. Jadi apa kata ganda yang sesuai untuk ditambahkan di situ supaya ayat tersebut menjadi ayat yang betul penggunaan kata gandanya. Macam, perkataan yang diberi ialah macam. Jadi perkataan yang sesuai ialah bermacam-macam. Bermacam-macam alat muzik tradisional turut disimpan di bilik itu. Begitulah seterusnya. Kamu kena lengkapkan petikkan ini, teks ini dengan kata ganda yang sesuai berdasarkan perkataan-perkataan yang diberi ini alat, ini hati, segan, Rio, hero,
belas. Ya, sama. Jadi di sini kamu akan menggunakan 3 jenis kata ganda tadi yang dipelajari pada awal tadi. Sama ada kata ganda penuh atau seluruh. Yang kedua, kata ganda separah atau separuh. Yang ketiga, kata ganda berentak ataupun berima. Okey, murid-murid. Jadi, cikgu harap kamu dapat memahami pembelajaran pada hari ini, ya. Dan kamu dapat membuat tugasan yang cikgu beri. Ya. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya.